Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia di hari yang indah, lagi mulia. Di majlis ini jalinkan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke webinar vaksin rohani siri yang ke-6 yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman untuk anda semua. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Moga-moga sihat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhormat Datuk Ustazah Aisyah binti Haji Ghazali, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, merangkap pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Kedah. Yang berbahagia, penceramah kita ataupun panel kita pada hari ini, Encik Ismi Kamarul Syam bin Haji Ismail, para pimpinan Kerajaan Negeri Kedah, pegawai-pegawai kerajaan, para pengetua dan guru besar, urusia penganjur live webinar vaksin rohani, khususnya para peserta melalui Zoom, melalui Google Meet dan juga selalu live dari Facebook, dan juga rakan-rakan guru serta anak-anak didik sekalian. Jadi alhamdulillah, semoga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk kita hari ini sangat menarik, tajuk yang sangat-sangat sesuai dan relevan dalam keadaan kita pandemik pada hari ini. Dalam keadaan kita stres, keadaan kita tertekan, hari ini kita bawa vaksin untuk anda semua. Ya, jadi kita bukan aktif vaksin, kita ada penawar untuk kepada segala kesakitan. Apa penawarnya? Okey, kita akan bawakan kepada anda hari ini melalui panel yang kita undang khas untuk anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, rakan-rakan guru, semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada hari ini ialah PDPR. PDPR, otak segar, hati pun tidak tawar. Otak segar, hati pun tidak tawar. Apa cerita ni? Selalunya sebelum ini kita tak pernah dengar, ya. Tak pernah dengar sebelum ini tentang PDPR. Perkataan PDPR pun tak pernah ada, tak pernah wujud dalam kamus hidup kita. Tetapi hari ini semua kita, ibu, ayah dah jadi cikgu dekat rumah, ya. Abang-abang pun dah jadi cikgu dekat rumah. Jadi walaupun kerja sebagai polis dah jadi cikgu, kerja sebagai doktor pun dah jadi cikgu. Jadi adakah itu, apakah kita nak refresh balik kita pada hari ini, kita nak cerita tentang PDPR, PDPR. Otak kita segar lagi kan ni sepanjang kita berada dalam fase pada hari ini, dan adakah hati kita sudah tawar, cikgu? Dah tawar lah, ya. Dah rasa macam tak larat sangat dah ni. Dan saya ucap terima kasih kepada komentar yang ada, yang komen daripada Zoom dan juga daripada Google Meet, ya, yang ada dekat di luar sana. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya bukan ahli panel kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Tapi hari ini sebenarnya sepatutnya saya berada berdua bersama dengan sebelah rakan saya. Tetapi kerana inilah dikatakan norma baharu, ya, penceramah kita akan bersiaran daripada rumah beliau, dan saya berada di studio, ya, Darul Aman, ya, media Darul Aman yang berada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nampaknya rasanya dah tak sabar. Dan saya nak peringatkan juga pada tuan-tuan, ajak lagi rakan-rakan kita, ajak lagi anak-anak kita untuk menyertai webinar ini. Sebab itu saya tengok ada yang mesej kat saya, kenapa diminta nombor akaun, kan? Bila nak daftar sebagai peserta minta nombor akaun. Sebenarnya ada sesuatu, ada hadiah yang akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak-anak para pelajar
nanti apa hadiahnya, berapa orang yang akan dapat. Jadi kita akan tunggu sampai ke akhir rancangan kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan, nampak gayanya, okey? Semua dah tak sabar untuk bersama dengan panelis kita pada hari ini. Jadi untuk itu saya persilakan Cikgu Ismi Kamarusyam bin Haji Ismail untuk bersiaran bersama dengan kita. Mana Cikgu Ismi? Ada masalah teknikal. Oh, para audiens jelas dengar. Okey. Alhamdulillah. Okey, silakan Cikgu Ismi. Okey, apa khabar Cikgu Ismi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima Okey, kasih. saya sebelum selamat Ya. datang bersama dengan kita dalam webinar vaksin yang ke-6. Jadi sebelum saya nak bertanya soalan kepada Cikgu Ismi, jadi saya nak perkenalkan dululah. Banyak ni kalau saya nak perkenalkan Cikgu Ismi ni sebenarnya kalau warga pendidikan di negeri Kedah dah kenal, tapi saya nak perkenalkan juga kepada mungkin ada ibu bapa dan juga ada para pelajar di luar sana. Jadi saya perkenalkan secara ringkas ya. Kalau saya baca biodata Cikgu Ismi rasanya tamat dengan biodata saja pada hari ini. Jadi saya nak ceritakan sedikit tentang Cikgu Ismi. Namanya ialah Ismi Kamarusyam bin Haji Ismail dan merupakan guru cemerlang sains. Guru cemerlang sains Guru cemerlang sains grade DG 48 dan sekarang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang ya. Merupakan jurulatih digital classroom dan juga merupakan lulusan sarjana muda kejuruteraan kimia daripada University of Technology Japan, Jepun ya. Oh, masya-Allah, arigato ya. Kemudian kita juga beliau juga mendapat lulusan diploma kejuruteraan kimia juga di Jepun dan juga lulusan diploma bahasa Jepun. Dan kalau nak tahu, kami baju hari nampak macam sama sebenarnya. Cikgu Ismi adalah bos kami yang dipertua Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah Darul Aman dan banyak menghasilkan modul-modul yang berimpak tinggi. Antaranya ialah modul pembangunan pedagogi PDPC Alaf 21 dan juga modul pembangunan hebat sains. Banyak lagi lah. Jadi di antara banyak lagi dan juga merupakan seorang pembentang dalam seminar-seminar dan juga merupakan penceramah jemputan. Jadi terima kasih Cikgu Ismi kerana sudi bersama kami pada hari ini. Jadi untuk memulakan untuk memulakan sesi kita pada petang ini, nampaknya ramai yang tak sabar ya. Dalam keadaan petang selalunya waktu ni ramai yang lena vaksinnya ialah tidur ya, tapi pagi petang ini kita vaksinkan dengan santapan rohani untuk anda semua. Tahniah diucapkan. Jadi untuk itu Cikgu Ismi, soalan yang pertama dengan tajuk kita hari ini PDPR, PDPR, otak segar, hati pun tidak tawar. Ya. Jadi Cikgu Ismi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang apa itu PDPR. Mula-mula dulu kita tak pernah dengar ni, orang Kedah kata tak pernah dengar langsung ni perkataan PDPR, tiba-tiba wujud dalam kamus hidup kita. Boleh cerita sikitlah apakah itu PDPR yang boleh beri orang faham. Ya, baik. Silakan Cikgu. Okey, baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Tuan Ustaz Moderator yang begitu lunak suara tadi. Ya. Biasanya kalau orang dengar suara tu tak tengok rupa orang kenal lah. Iaitu Tuan Ustaz Moderator pada petang ini iaitu Ustaz Muhammad Nur Azlan bin Idris. Itu nama panjang beliau. Tapi glamournya nama Ustaz Abah. Okey, alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Yang berhormat Datuk Ustazah Aisyah binti Haji Ghazali, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Merakap, pengerusi jawatan kuasa pembangunan luar bandar, pembasmian kemiskinan, pembangunan insan dan kesejahteraan masyarakat negeri Kedah. Subhanallah. Hebat ya, hebat YB kita ni. Yang begitu prihatin kepada masyarakat, khususnya kepada penduduk di negeri Kedah. Dan para pemimpin kerajaan negeri Kedah, pegawai-pegawai kerajaan
para pengatua, para guru besar, guru setia, penganjur live webinar vaksin rohani. Subhanallah, Masya Allah. Hebat, hebat usaha anda ini. Para peserta khususnya kepada para Adik minta waris, tunjuk baby. Mi tengah ada ya, kelas. kepada para waris, Kelas. rakan-rakan guru serta Ajar. Kerja. Mungkin ada suara masalah teknikal suara. Cik Miss ni. Saya on sekarang. Okey. Silakan. Ada yang mute, ada yang tolong. Okey, tak apa. Okey, saya nak ulang balik ke macam mana? Ustaz Azlan? Silakan. Okey, mulakan balik. Apa tu Mulakan balik ya. Okey, mungkin saya boleh beri sedikit lah kepada para penonton, tolong mutekan mic anda terima kasih di atas kerjasama. Okey, nanti pihak Urustia mute semua termasuk dengan saya sekali kena mute. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya mula baliklah Okey. Ya, yang berhormat Datuk Ustazah Aisyah binti Haji Ghazali Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri merakap pengerusi jawatan kuasa pembangunan luar bandar, pembasmian kemiskinan, pembangunan insan dan kesejahteraan masyarakat negeri Kedah. Masya Allah, subhanallah, hebat Datuk yang berhormat Datuk kita ini yang begitu prihatin kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada masyarakat di negeri Kedah. Kemudian para pemimpin kerajaan negeri Kedah, pegawai-pegawai kerajaan, para pengetua dan guru besar. Kemudian kepada ada yang mute untuk saya lah. Ada yang mutekan mic saya. Tolong jangan mutekan mic saya minta kerjasama. Okey, yang lain boleh mutekan sendiri. Okey, minta maaf Okey, dah hilang di mana tadi Okey, tak apa, saya teruskanlah. Urus dia penganjur live webinar vaksin rohani. Hebat usaha anda. Para peserta khususnya para waris, rakan guru serta anak didik yang dirahmati Allah sekalian. Semoga semua kita dirahmati Allah pada petang ini. Alhamdulillah. Jadi kalau dilihat tadi hebatnya tajuk yang diberi tu agak panjang tapi pendek tapi terpulanglah kepada kita kan. PDPR, PDPR. Dia seolah-olahnya seperti sajak bagaimana kita mendeklamasikan sajak dengan penuh penghayatan. Kalau lihat di belakang saya ni masih berkibar lagi jalur gemilang. Maksudnya aura sambutan hari kemerdekaan masih dirasai lagi. Jadi biarkan ia terus selagi hayat kita masih ada, maka terus berada di dalam jiwa kita, semangat kita yang tidak putus asa, yang tidak ada titik noktah. Komanya ada. Komanya ada tapi titiknya tidak. Okey, minta maaf sekali lagi, saya minta tolong mutekan mic anda. Okey, terima kasih. Okey, jadi PDPR, jadi otak segar. Otak segar, hati pun tidak tawar. Okey, jadi dalam diam tak diam seperti mana. Terima kasih kepada moderator tadi Ustaz Azlan yang mengutarakan apakah maksud PDPR itu yang sebenarnya. Okey. Jadi kalau dilihat sebelum saya nak merungkai mohon kepada peserta-peserta untuk mutekan suara untuk memberi laluan kepada penceramah kita pada hari ini. Silakan Cik Wismi. Okey, terima kasih. Okey, baik. Tak apa, ini biasa. Ini biasa. Okey, jadi perkataannya pendek saja PDPR. Okey, jadi sebelum saya nak merungkai dengan lebih berkongsilah dengan sahabat-sahabat, dengan rakan-rakan guru, anak-anak murid yang berada di luar sana, saya suka meletakkan satu kata kunci kata kunci. Jadi boleh catat atau salin so kata kunci atau tema yang saya akan bawa sehingga ke hujung nanti yang biasa kita dengar iaitu bersabar bersabar. Jadi kalau oleh kerana saya keluaran daripada negara matahari terbit sedikitlah pengetahuan tentang bahasa Jepun. Okey, jadi boleh tulis dalam kurungan gaman shimasu gaman shimasu. Itu dia.
bersabar dalam kurungan Gaman, GAMAN, Shimas, SHIMASU. Tutup kurungan. Okey, so itu kata kunci ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pihak kementerian dalam 3P1M yang ini saya yakin para guru yang berada di luar sana telah tahu, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah yang telah dirangka pada 2013 hingga 2025. So ingat perancangan itu, pelan itu dirangka sebelum 2013. Yang mana dia akan diguna pakai bermula daripada 2013 hingga 2020. Okay, saya ulang balik, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang mana menetapkan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Dia hebat pihak kementerian kita. Dia telah merangka satu klausa, satu ayat yang mana dalam pelan 2013 hingga 2025 itu yang mengatakan bahawa setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Kehidupan masa hadapan. Oleh itu, ni dengar kita lihat ayat yang akhir ni ayat akhir ni. Oleh itu, murid berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Itu dia. Meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi kan kalau kita lihat ayat ini kan, maknanya sekarang ni sangat berketepatan. Kalau kita lihat yang telah dirangka ni, klausa ni yang telah dirangka ni, yang mana telah dibuat sebelum 2013 untuk 2013 hingga 2025, kan, pada ketika itu kita menganggapkan bahawa mungkin masalah pelajar itu dia sakit, mungkin dia menghadapi masalah dari segi pengangkutan dan sebagainya. Jadi akan melibatkan segelintir pelajar sahaja. Tapi dewasa ini, pada hari ini, tahun 2020 bermula hingga 2021, kita dapati hampir semua pelajar tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi kan, kalau kita ingat betul-betul, kalau kita renung betul-betul kan, rupanya perancangan ataupun 3P1M ni sebenarnya dia telah bersedia. Maksudnya pihak kementerian telah bersedia untuk kata berhadapan dengan apa jua yang mendatang. Tidak terfikir oleh kita pada tahun 2020 akan datangnya wabak yang sedang melanda kita pada hari ini. Maka keluarlah klausa yang diutarakan oleh moderator kita tadi, iaitu PDPR. Kan sebelum ni tak ada pun perkataan itu. PDPR. Jadi kalau kita lihat definisi operasi apa yang dikatakan tentang PDPR tu ialah, okey, kita lihat di manakah kata kunci dia. PDPR yang bermaksud pengajaran dan pembelajaran di rumah, bermaksud pengajaran dan pembelajaran PDP, iaitu PDP yang dilaksanakan di rumah. Itu dia. Di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi. Okey, jadi utamanya di rumah. Tapi kalau tak di rumah, di mana-mana pusat komuniti ataupun di mana-mana. Yang penting dia tidak berlaku di dalam sekolah. Itu dia. Itu definisi yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian kepada semua pendidik. Jadi kan bila dikatakan begitu kan, jadi kita perlu sebagai guru lah, ini terutama kepada guru, pada kita ni harus bersedia. Harus bersedia. Kalau kata tak bersedia, okey, dalam masa yang begitu pantas, dalam masa yang begitu singkat, kita kena kuasai. Kita tidak boleh biarkan masa itu berlalu dengan angka 14. Saya yakin angka 14 itu sentiasa menghantui kita kan. 14 hari kuarantin. Tengok pada keadaan. 14 hari lagi kuarantin. Terlihat pada keadaan. Jadi yang kata 14 tu pada hari ini telah mencapai hampir 2 tahun. Pejam tak pejam, pejam telit. Jadi saya nak mendefinisikan dulu bahawa apa yang diutarakan soalan tengah tadi, PDPR, R yang dimaksudkan, huruf yang di akhir tu, dia merujuk kepada rumah. Tapi rumah itu bermaksud selain daripada rumah, dia juga berada di pusat komuniti, di mana-mana, di masjid ke, di dewan orang ramai ke dan sebagainya, atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Dia tidak ada lagi perkataan sekolah ataupun institusi pembelajaran. Tidak ada. Jadi itulah istilah pengajaran dan pembelajaran.
di rumah. Okey, itu dia Ustaz Azlan. Boleh? Terima Panjang kasih. lebar agaknya. Terima kasih Cikgu Ismi. Terima kasih Cikgu Ismi. Nampaknya jelas ya, jelas. Ya Ustaz. Kalau kita tengok tadi Cikgu Ismi sebut dalam PPPM yang telah dirancang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dah, sebenarnya dah rancang dah untuk sebarang kemungkinan dan berlaku pula pandemik pada tahun 2020 ataupun 2019 dan kita bermulalah dengan PDPR. Jadi terjadilah PDPR dan kita PDPR ini jadi dengan tajuk kita otak segar ataupun hati pun tak tawar ya. Itu satu vaksin yang sangat-sangat positif. Jadi saya nak tanya kepada Cikgu Ismi hari ini dalam keadaan sekarang ni kita dalam keadaan sudah agak lama dalam PDPR ini. Kalau sebelum ini ramai yang tak reti macam hari inilah Cikgu Ismi kita hari ini sebelum ini kita agak ketinggalan dalam bidang-bidang live streaming macam ni dan sebagainya. Tetapi hari ini kita dah mula mengorak langkah mencuba dan terus mencuba. Tapi soalan saya nak tanya daripada cikgu dululah ya secara ringkasnya pada pandangan Cikgu Ismi sebagai yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah yang meninjau daripada permasalahan yang kita nampak sebagai seorang guru, okey, agak-agak berjaya atau tidak ataupun berlaku sebaliknya PDPR pada hari ini. Secara bukanlah kita katakan secara berfakta, tetapi secara yang kita nampak sama ada dari sudut ibu bapa, dari sudut pelajar, dari sudut waris, berjaya atau tidak. Ataupun adakah dengan tajuk kita ni sebenarnya PDPR ini lega ataupun sebenarnya semakin sakit kepala sebenarnya. Okey, silakan Cikgu Ismi. Okey, baik. Okey, terima kasih pada Cikgu Azlan. Okey, nampaknya soalan makin mengancam dia punya aras tu makin tinggi. Okey, tak apa. Jadi kalau dilihat sini bila ditanya soalan adakah berjaya atau tidak. Okey. Jadi kita ingat lagi ayat yang pertama ataupun tema saya tadi iaitu bersabar ni, gaman syimak kan, bersabar. Jadi sebenarnya berjaya atau tidak berjaya ni sebenarnya dia bergantung kepada individu. Okey, so dalam pada hari ini kita fokus pada tiga golongan. Ya, golongan yang pertama ialah golongan guru, golongan kedua ialah guru ni dah termasuk pensyarah lah golongan pendidik lah senang kata. Kemudian golongan kedua ialah murid, dan yang ketiganya ialah waris kan. Jadi kalau kita lihat dalam banner yang ada tu nampaknya ditulis itu guru dan juga pelajar kan. Tapi tak apa, kita elaborate sikit, kita panjangkan sikit. Sebenarnya ada lagi di belakang tu iaitu waris ya. Adakah PDPR ni terletak 100% kepada guru dan pelajar? Maksudnya 50% pelajar ambil dan 50% lagi guru ambil sebagai tanggungjawab. Tapi sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya yang 100% itu ya diagihkan kepada ketiga-tiga golongan ini. Ya, guru, pelajar dan juga waris. Jadi kalau nak kata, kalau kata 100 nak bahagi 3 tu nampaknya macam tak adil. Dia akan ada keluar perpuluhan. Ya, 33.33333. Never ending. Kan? Orang putih kata never ending. Sebenarnya tidak. Bukan 33. Dan bukan 50. Tapi sebenarnya 100%. Nampak agak pelik. Tapi itulah yang dikatakan pelik tetapi benar. So maksudnya apa? Tanggungjawab bagi seorang guru 100%. Tanggungjawab kepada seorang murid juga 100%. Dan tanggungjawab kepada ibu bapa juga 100%. Kan? Jadi kan tidak ada bila dikatakan 100% dia maknanya sama semua. Jadi bila dalam keadaan yang sama begini maka tidak akan berlakulah salah menyalah. Betul kan? Ustaz Abbas? Kan? Betul. Maksudnya adakah guru nak menyalahkan pelajar yang tidak mau masuk kelas ataupun pelajar menyalahkan guru dengan lontaran homework yang bertimbun-timbun ataupun para waris nak menyalahkan pihak sekolah kan ataupun menyalah sana menyalah sini. Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab agihan tanggungjawab tu peratusannya adalah sama iaitu 100%. Jadi sebab itu saya katakan tadi bila ditanya adakah berjaya atau tidak sebenarnya dia bergantung kepada setiap individu. Okey, jadi kalau saya nak rungkai sikit andai kata seorang guru itu dia berjaya menghadapi, maksudnya dia bersabar tadi, dia bersabar dan sabar tu bukan duduk diam, tapi sabar tu dengan dia menggiatkan usaha dia. Dia naikkan kelebihan dia. Kalau dulu dia tidak pernah beronline, tidak pernah lagi mendengar perkataan GM. Dulu saya pun agak terkejut juga bila dia kata GM apa dia? Rupanya Google Meet kan. Anak-anak murid pun lebih advance. Jadi nak kata satu benda perkataan yang kadang kita memang tak pernah jumpa pun, tak pernah alami pun.
kan, tetapi bila berlaku je pandemik ni, maka itulah. Jadi andai kata seorang guru itu sebelum itu dia tidak tahu pun TM tu apa dia, ya, tidak pernah melaksanakan, tapi sebab pandemik maka dia tahu. Maka apabila dia melaksanakan, maka alhamdulillah dia bersabar dan dia berusaha, maka dia berjaya menghadapi melalui PDBR ini. Tapi sebaliknya, andai kata seorang guru itu dia tak mau buat apa-apa, dia memberi alasan macam-macam, dia beri alasan kata usianya telah meningkat, lagi setahun atau 2 tahun dia nak pencen dan sebagainya. Minta maaf saya cakapkan di sini. Sebab apa? Sebab saya pernah melihat bersama dalam masyarakat Jepun, yang mana selagi mereka menyarung JC, maksudnya berkerjaya, mereka tidak ada satu istilah umur 50, umur 60, umur 70 tidak boleh buat apa-apa. Itu tidak ada. Jadi itulah satu pengalaman yang saya dapati ketika berada di sana, yang saya melihat apabila diberi tanggungjawab, apabila diberitahu diberikan apakah jenis kerjayanya, sama ada guru ke, doktor ke, dan apa saja, mereka akan galas selagi berkhidmat. Itu kata kunci mereka. Sebab itu memang kita akan jumpai satu kepayahan, kita lambat dan sebagainya, itu tidak dinafikan. Tetapi dengan erti kata, andai kata dia tidak melakukan apa jua, langsung tak nak buat, maka dia sebenarnya telah menggagalkan PDBR. Jadi samalah juga dengan murid. Bagi murid pun sama. Bila murid apabila diberi tugasan, apabila dia beri begitu begini daripada guru dia, maka dia menerimanya dengan hati yang terbuka. Okey, menerima dengan hati yang terbuka dan sebagainya, biar sedikit tetapi istiqamah, maka dia berjaya menghadapi melalui PDBR. Tetapi berapa ramai anak-anak murid kita yang berada di luar sana, kadang-kadang mereka meletakkan PDBR ini sebagai satu kekangan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah SAW juga, apabila kita melihat para sahabat, dia kata daripada sebelum mereka ni Islam, kan, apabila diberi arahan kemudian mendapat turunnya ayat-ayat yang mengatakan contoh seperti mengatakan arak itu haram, contoh dia, maka ada sahabat yang melempar terus, yang tengah minum tu dia bukan nak habiskan, tapi dia lempar terus botol arak tersebut. Sebab apa? Sebab dia menerima satu perubahan. Ini saya nak kaitkan dengan norma tadi, norma baharu tadi. Dia menerima arahan yang mengatakan bahawa arak itu adalah haram, tidak boleh diminum bagi orang Islam, maka dia lempar terus. Tapi ada juga yang mengambil masa sedikit. Ada juga yang mengambil masa mungkin sehari, 2 hari, mungkin minggu depan ke macam mana. Jadi dia bergantung. Jadi sebab itu saya katakan, kalau murid, dia boleh menerima PDBR dengan hati yang lapang, dia menerima, maksudnya dia buat sedikit demi sedikit, insya-Allah sebenarnya dia juga telah berjaya. Dan apabila kita lihat kepada waris pun sama juga. Jadi kalau kata para waris pada awalnya dia mempunyai alat peranti mungkin satu sahaja. Tetapi dia berusaha, mungkin dia dapat mengadakan 2 sebab anak dia lebih daripada 2 atau 3 orang. Tapi tak apa, dengan keadaan kata kewangan yang terhad dan sebagainya, tapi dia masih lagi berusaha untuk membantu anak dia. Bukan saya katakan bila masuk saja PDBR, bagi mereka yang berjaya PDBR ialah satu buah rumah mempunyai 10 ataupun 5 gadget rumah. Bukan. Itu tidak menunjukkan bahawa berjaya atau tidak. Tapi kembali pada tema tadi, dia bersabar dan dia berusaha, maka insya-Allah dia akan dapat jalan itu. Allah akan beri jalan. Mungkin pada waktu malam nanti, ketika dia balik kerja, masa itulah anak-anak dia buat. Sebab saya ada contoh anak murid saya. Dia menghantar kerja tugasannya waktu siang memang tak pernah dihantar. Tapi dia hantar mulai pukul 10 malam ke atas. Bila ditanya, itulah alasan dia. Itulah jawapan dia. Bukan alasan, itulah jawapan dia, mengatakan dia hanya ada satu handphone, ayah dia pakai, dan dia ada 3 adik-beradik, jadi mereka berkongsi. Nampak? So kan, bila kita lihat begitu kan, bila ditanya sama ada berjaya atau tidak, jawapannya bergantung kepada setiap individu. Wallahualam. Okey, terima kasih Jan. Terima kasih Cikgu Isni. Ya. Saya tertarik dengan jawapan Cikgu Isni tadi ataupun penerangan yang diberikan mengatakan meletakkan 100%. Hebat tu. 100% ni bermaksud semua pihak sebenarnya berada di level yang sangat tinggi. Ibu ayah berada di tahap 100%. Kita tahu tak ada ibu ayah yang kalau boleh anaknya itu tidak mengikuti PDPR untuk belajar. Begitu juga anak-anak didik kita letakkan tahap 100% dan para guru sudah pastinya kita letakkan 100%. Tapi sekarang ini kekurangan itu adalah berlaku kepada macam Cikgu Ismi sebut tadi,
kepada tuan yang empunya badan. Tuan yang punya badan. Dia nak turunkan level dia. Daripada 100 tu, dia nak turun jadi 80. Ya. Komitmen dia anak-anak murid yang asalnya itu 100%. Tapi mungkin ada gangguan-gangguan, sentimen-sentimen yang lain. Tadi Cikgu Ismi sebut tadi masalah gadget dan sebagainya. Jadi, untuk soalan seterusnya Cikgu Ismi, kita naik sikit. Kita up level lagi. Ya. Jadi bila Cikgu Ismi sebut cabaran, jadi anak-anak tadi mungkin ada kekurangan, ibu ayah serba kekurangan, begitu juga dengan guru sebenarnya. Kita tahu guru, jadi Cikgu Ismi sebut tadi jangan saling menyalahkan di antara satu sama lain, dan saya sangat setuju sebab sebenarnya tidak ada siapa yang salah. Ya, tidak ada siapa yang memilih untuk berada dalam pandemik ini, tetapi kerana ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bukan tugas kita untuk mengalah, tetapi hari ini kita nak beri vaksin. Ya, tapi saya nak tanya kepada Cikgu Ismi, okey, boleh ceritakan sedikitlah, ya, apa cabaran sebenarnya yang besar kepada 3 kategori ini, yang kita kata pelajar, guru dan juga kepada waris ataupun kepada para ibu bapa. Mungkin Cikgu Ismi boleh cerita sikitlah daripada mula-mula dulu apa cabaran dia. Kemudian naik fasa 2, sekarang ni masuk fasa yang seterusnya. Dan adakah fasa ini akan terus berlaku dan kita nak kata bahawa kita dah tak nak dah. Tapi sebenarnya kita belum menang lagi hari ini. Jadi Cikgu Ismi boleh terus boleh jawab soalan saya kan? Silakan. Ya, okey, baik. Terima kasih pada tuan moderator yang petah berkata-kata. Nampaknya level soalan pun makin lama makin tinggi. Kalau boleh tahu saya ni adalah salah seorang JU hebat, kemahiran berfikir arah sendiri, tapi tak. Saya cuba. Sebenarnya tuan moderator hebat sebenarnya. Okey, baik. Okey, kembali pada soalan tadi, apabila kita melihat cabaran PDR ni, kalau kita lihat tanggal 18 Mac, kan? Kalau kita biasa ingat, yang sinonimnya 31 Ogos 1957. Tanggal tu boleh dikatakan ramai orang ingat. Tapi bagi saya tambah lagi satu, iaitu 18 Mac tahun 2020. Merupakan satu tanggal juga yang sangat bersejarah bagi Malaysia. Bagi Malaysia lah, yang mana kita mula kerajaan mengumumkan PKP yang pertama. Itu dianggap sebagai fasa pertama lah. Okey, kemudian ringkas itu dalam fasa yang pertama tu boleh dikatakan hampir semua jadi culture shock. Culture shock ni maksudnya tergama, terkesima. Termasuklah saya juga. Jadi bila berlaku itu apa nak buat? Apa nak buat? Adakah nak duduk rumah saja? Adakah kita enjoy dengan gadget ke apa dan sebagainya, tapi kita sebagai seorang pendidik di kalangan guru lah, sebenarnya kita ada tanggungjawab, iaitu kita nak mengajar. Jadi kita tak boleh nak meletakkan dengan bercutinya maka enjoy lah. Dia tidak begitu. Dan saya yakin ramai cikgu di luar sana pun semua jadi dia bukan jam, sebenarnya dia terkesima seperti itu untuk dia bertafakur. Itu dia ayat. Dia bertafakur maksudnya dia ingin mencari ilham macam mana nak buat, macam mana nak hadapi. Jadi kalau saya nak share dengan apa yang tuan moderator, ketika dalam seminggu yang pertama bermula daripada 18 hingga 26 bulan Mac tahun lepas, saya dihujani dengan orang kata pelbagai soalan daripada rakan-rakan guru mengatakan, Cikgu Ismi, macam mana nak buat Google Meet? Cikgu Ismi, macam mana nak buat kelas online? Jadi kan ketika itu kan memanglah pada awalnya tahun sebelum itu kita telah ada kursus digital classroom. Semua telah diperkongsikan. Jadi alhamdulillah bagi mereka-mereka yang telah menyertai kursus tersebut, maka sekurang-kurangnya sudah ada idea. Jadi mereka yang bertanya kepada saya tu kebanyakannya mereka yang telah ada idea, cuma nak melaksanakan tu ialah sebab kita tak guna lagi kan. Contohnya nak buat Kahoot katakan. Okey, telah melalui bengkel katakan sebelum itu, tahun sebelum itu. Tapi bila berlaku pandemik, masa itu mereka recall balik. Itu hebatnya cikgu-cikgu kita ni. Kan pada awalnya mereka input tak guna lagi. Tapi bila tiba keadaan baru mereka nak guna. Jadi bila nak guna tu jam lah sekejap sebab lupa. Tapi idea tu dah ada. Itu yang saya mendapat boleh katakan hujan, betul lah hujan maksud dihujani dengan pelbagai soalan. Jadi kan pada masa fasa pertama tu itu yang berlaku. Itu di kalangan guru, di kalangan waris pun hampir sama. Setelah risau macam manakah dengan anak masing-masing kan, adakah nak cuti pada awal tu 14 hari pada awal tu kan, kemudian jadi sebulan. Dia kerisauan tu semakin bertambah. Itu di kalangan waris. Kemudian di kalangan pelajar pun saya tak pasti sama ada mereka enjoy ke. Mungkin pada awal tu enjoy lah kot kan sebab cuti
Tapi bila dah sebulan, 2 bulan, rentak tu dah nampak yang mereka tak boleh nak menyertai PDPR contohnya. Susah nak mengikuti PDPR contohnya. Masa itu dah mula timbul kerisauan. Terutama kepada pelajar-pelajar yang berada di tahun peperiksaan yang besar. Contohnya SPM yang lalu kan. Jadi itu yang berlaku. Daripada fasa 1, fasa 2, maka rasa kebimbangan tu dah mulai dirasai. Dan sehinggalah pada hari ini, iaitu pada fasa yang ketiga kan, kalau ikutkan ada PKP yang ketiga ni, kerisauan tu nampaknya dah semakin semakin membara lah. Kalau lava gunung berapi tu yang berada di dalam gunung tu, dia dah mula nak pecah tu, nak memberontak tu. Tapi itu adalah bukan semua. Kan, itu ialah kepada mereka yang tidak mempunyai strategi. Itu yang saya katakan tadi. Temanya ialah bersabar. Jadi bila bersabar, dia bukan duduk saja, tapi dia berfikir dan dia merancang. Jadi kepada ketiga-tiga golongan tadi, sama ada guru, waris dan juga pelajar, apabila dia merancang sesuatu, dia nak lakukan apa yang patut dia lakukan. Kalau guru untuk mengajar, kalau murid untuk belajar, kalau waris memberi sokongan, motivasi kepada anak mereka, dan kadang-kadang waris juga merangkap kepada guru membantu mengajar. Pada kali inilah mak ayah cuba recall masa zaman sekolah dulu kan. Itulah menjadi guru secara semula jadi yang kata kan. Memanglah mak ayah tu kata guru yang pertama. Tapi kita kena ingat bahawa dalam surah Al-Balad ayat 4 A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu dia. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa yang bahasa orang putih lah katanya, we have certainly created a man into hardship. Itu dia. Itu bahasa orang kampung saya ni, Ustaz Alan. Bahasa saya ni mudah ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kesusah payahan. Itu dia. Itu kalam siapa? Itu kalam Allah. Itu ayat daripada Allah SWT. Sebab Allah SWT ialah maha mencipta. Dia tahu hamba dia. Maka dia lontarkan ayat ini. Jadi kan, kita tahu bahawa manusia ni dia tak akan senang daripada lahir sampai dia nak kembali, maksudnya dia meninggal, dia tidak akan rasa senang. Dia akan melalui kesusahan. Sebab dalam ayat ni telah dinyatakan. Okey, jadi berbalik pada soalan tadi yang menceritakan cabaran PDPR bermula daripada fasa 1, fasa 2, fasa 3, sekarang berada di fasa 3. Kita pun tak tahu. Adakah akan menjadi fasa 4 ke atau 5 ke kan? Kita tak tahu. Tapi kita yakin bahawa kita berada di dalam kesusah payahan. Tapi Allah tidak tinggalkan kita sebagai hamba-Nya di situ saja. Nanti kita akan jumpa di soalan yang berikutnya sekiranya ditanya nanti. Di manakah jawapannya? Adakah Allah meninggalkan manusia ini dengan kesusahan di situ tanpa Allah membantu dia? Kan? Jadi Allah telah janjikan dalam surah Al-Insyirah yang kita akan lihat, yang mana Allah mengatakan bahawa setiap kesusahan itu akan disusuli dengan kejayaan. Tapi dengan syarat yang 3 golongan tadi, dia bersabar, dalam sabar dia menyusun strategi. Jadi tugas itu adalah yang memastikan bahawa dalam keadaan kesusah payahan kita tadi, dalam keadaan kita menyusun strategi sendiri, sebenarnya kita dalam beribadah. Sebenarnya kita dalam beramal soleh, dan sebenarnya juga kita kalau bagi pelajar kita belajar, bagi guru yang berkarya macam Ustaz Abah ni selalu menghasilkan orang kata lantunan nasyid-nasyid yang sangat orang kata menghiburkan telinga kan. Bagaimana dengan TikToknya hebat. Jadi maknanya terus. Jadi sebab itulah ada di kalangan rakan-rakan guru juga, ada kalangan pensyarah juga, yang mana mereka tertekan dengan keadaan situasi ini, maka mereka mengambil kata putus ataupun keputusan untuk berhenti awal. Itu satu keadaan yang dikatakan bukan itu solutionnya, bukan itu solusinya. Sebab apa? Sebab kita kena ingat bahawa kita ni kalau katakan saya ni guru, dan kalau katakan ada pensyarah yang mana kita telah lalui banyak susah payah bertahun-tahun. Saya ambil contoh, Ustaz Abah umur berapa Ustaz Abah? Ustaz Abah umur berapa? Umur? Zon? Tak dengar. Tak semua jelas. Ya, Ustaz Abah umur berapa? Umur rahsia.
Oh rahsia. Tak apalah. 47 tahun. Okey, jadi umur mudanya 30 tahun lah katakan. Kan? Okey. So dalam 30 tahun tu sebenarnya Ustaz Abbas telah melalui fasa-fasa yang susah itu. Susah tu mana? Maksudnya pada di awal perkhidmatan dulu. Saya yakin tidak ada individu yang bila mula berkerjaya dia akan rasa senang. Tidak ada. Dia pasti akan melalui kesusahan. Tapi apa natijahnya? Apa hasilnya? Hasilnya ialah pada hari ini. Kalau kita lihat Ustaz Abbas sekarang ni, satu Malaysia, mungkin satu dunia, se-Ontario. Semua orang kenal dengan kehebatan menggunakan digitalnya. Menggunakan teknik-teknik OBS, green screen dan sebagainya. Tapi untuk capai tahap ini, beliau telah melalui zaman yang susah itu. Jadi berketepatanlah dengan ayat tadi bila Allah menyediakan kesusahan itu sebenarnya dia inginkan manusia itu, hamba itu berusaha, beramal soleh, belajar, berkarya dan sebagainya untuk menuju kepada kebaikan. Jadi itulah jawapan saya untuk soalan Ustaz tadi iaitu bila kata fasa 1, fasa 2 adakah ia semakin senang? Jawapannya tidak senang. Itu juga bergantung pada individu. Sekiranya kalau kita tidak bersabar tadi menyusun strategi untuk menghadapinya. Wallahu a'lam. Okey, kembali pada Ustaz. Okey, terima kasih Cikgu Ismi. Nampaknya penerangan yang begitu semakin rancak walaupun kita hanya ada masa sejam je Cikgu Ismi, tapi banyak benda yang kita nak kupas pada hari ini. Okey, saya dah tengok komen dekat sini daripada Syatirah Badri. Dia kata terharu dengan usaha anak murid yang tak bagi alasan untuk hantar kerja walaupun kena kongsi gadget. Ini di antara benda yang positif. Dan ramai yang sokong betul tu, better late than never. Hebat orang kampung macam-macam lah. Itu di antara komen daripada Ustazah Maudah hebat orang kampung cikgu. Jadi ini di antara benda-benda yang positif yang berlaku kepada kita. Dan juga sekarang ini kita sebut tadi adalah cabaran, kekangan yang berlaku. Kalau kita tengok cikgu ni, cikgu dia dah tak tahu dah nak buat macam mana. Macam-macam dah buat dah. Dia reka macam ni, pujuk anak-anak masuk kelas, ada yang call, ada yang telefon, ada yang menyanyi, ada yang buat TikTok Saya dulu pun cikgu sini tak pernah juga terfikir dalam hidup ni nak buat TikTok Tapi saya fikir kita perlu banyakkan juga sebab ini adalah alternatif untuk anak didik kita. Jadi cikgu stres kadang-kadang hantar latihan, anak murid tak buat latihan. Jadi begitu juga kadang-kadang dia bila on Google Meet contohnya anak murid tak on kamera ataupun kadang-kadang tanya tak jawab. Mat, tak ada respon pun. Okey, itu dari sudut pihak cikgu. Anak murid pula kata stres lah. Cikgu bagi latihan banyak sangat, aku tak boleh nak buat ni. Sekejap sebab semua saya line tak ada, terpaksa keluar ke tepi jalan, duduk tepi longkang nak cari line dan sebagainya. Stres. Dan ibu bapa pula kata, Ustaz, cikgu, saya tak mampu nak beli gadget ke anak saya tak mampu nak beli top up kepada anak didik saya. Jadi masing-masing kata stres. So hari ini sebenarnya kita nak cerita vaksin penyelesaian nanti, penyelesaian ada di belakang insya-Allah. Jadi soalan saya seterusnya kepada Cikgu Ismi sikitlah. Agak-agak di antara tahap kestresan ini, kalau tadi kita letak 100% kepada ketiga-tiga ni, agak-agak siapa yang paling stres? Agak-agak paling stres. Kalau cikgu pastilah kata cikgu paling stres. Murid kata murid ataupun ibu bapa kata ibu bapa. So agak-agaklah siapa yang paling stres sebenarnya? Suara Cikgu Ismi. Jawapan pendeknya ialah bergantung kepada individu. Jadi kalau kata guru, kalau kata pelajar, kalau kata waris. Sebab apa? Sebab tanggungjawab tadi peratusannya tidak ada pembahagian. Semuanya sama iaitu 100%. Jadi kalau kata kita rungkaikan balik Jadi kalau tuan moderator ada mengatakan tadi guru yang paling stres. Sebab apa? Sebab guru menunggu, ada guru yang menunggu di depan Google Meet. Sejam menunggu anak murid tak masuk. Ataupun itu di kalangan guru. Bagi pelajar pula, pelajar line tak okey katakan. Sejak masuk, sejak dengar, sejak tak dengar, kemudian dengar cikgu bercakap je, contoh dan sebagainya. Tapi kan, kembali pada tema kita tadi, iaitu bersabar dan gaman syimas. Jadi kan, sebab kita tahu dalam keadaan pandemik ini, satu yang dikatakan norma baru tu, sebenarnya norma baru tu dia tidak baru dah. Kalau saya tanya pada tuan moderator tuan moderator pandai mengayuh basikal tak? Boleh, insya-Allah. Boleh Agak-agaknya ketika masa kecil dulu agak-agak pada umur berapa dapat basikal daripada ayah ataupun tak dapat? Ataupun macam mana? Ada tak? Dia dapat basikal. Masa kecil. Tak mampu dulu nak beli basikal, kecil dulu. Mampu.
Oh, jadi maknanya daripada kecil basikal tak ada, kemudian terus dapat apa? Motor ke bawah? Motor pun dah besar dah kat sekolah menengah. Dah besar kan? Okey, tapi saya yakin Ustaz Abah ada anak kan? Ya. Ada anak kan? Okey, ada menghadiahkan basikal tak pada anak? Atau macam mana? Ada. Ada ya. Agaknya yang dihadiah tu yang umur berapa agak? Sekali yang kecil dah umur 3 tahun dah boleh kayuh tu kita dah bagi dah. Okey, okey kan? Maksudnya dia dah 7 tahun tu maknanya dia boleh imbang badan dan sebagainya, kita kayuh. Jadi pastinya Ustaz Abah akan beli basikal yang baru, betul tak? Betul. Jadi kan kalau kita letak diri kita ni, kita letak diri kita. Kalau macam saya dapat basikal daripada arwah ayah saya dulu ketika umur 12 tahun. Okey, tak apa. Jadi kan bila saya dapat basikal tu, memang basikal tu baru. Okey, agak-agak berapa lama yang kita akan katakan basikal itu adalah baru? Kalau Ustaz Abah letakkan diri pada anak tadi yang umur 7 tahun tu, bila dapat hadiah basikal tu, agak-agak kita nak letakkan ini basikal baru saya. Ini basikal baru saya. Agak berapa lama kita nak letak perkataan baru itu? Dalam 2-3 hari baru kot. Ni saya tanya Ustaz Abah balik. Tukar moderator ni. Mungkin dalam 2-3 hari atau seminggu baru. Kan, kalau kata budak-budak tu mungkin lama sikit lah. Mungkin ada seminggu ke 2 minggu kan. Tapi kalau macam kita lah contoh kan, kalau dapat beli kereta baru ke, beli rumah baru ke, agak-agak berapa lama kita nak letakkan status baru itu. Jadi apa yang saya nak bawa kan, samalah juga dengan keadaan norma baru ketika ini. Jadi kan kalau kata kita terkesima, contoh macam dapat basikal tadi kan, saya mengatakan, oh ini basikal baru saya. Kan, saya ingat lagi pengalaman tu, ketika umur 12 tahun, saya tengok basikal saya. Hari ni saya main, memang tak kerti naik lagi, main jatuh kan. Kemudian saya basuh, tiap hari punya sayang. Sehari, 2 hari, seminggu, masuk dah sebulan, basuh dah tak ada dah. Okey, basuh dah tak ada dah, mungkin guna je. Lepas tu perkataan baru tu dah tak keluar dah. Okey, jadi nak kata dalam masa sebulan tu, saya teralfa. Teralfa tu ayat betul ke salah lah. Terkesima ataupun terlalai dengan perkataan baru. Tanpa buat apa-apa. Selepas itu baru terfikir, basikal ni kita nak guna kan. Kalau kata baru simpan, beli kereta baru simpan dekat ni parking, setahun tak berjalan, tak ada mana. Betul tak Ustaz Abah? Kan? Kita beli kenderaan tu untuk manfaat diri kita. Pada awal-awal tu rajinlah, mungkin 2 hari sekali car wash kan. Lepas tu dah basuh sendiri. Lepas tu lama tu dah sebulan tak basuh, macam tu. Jadi nak kata perkataan baru itu. Jadi kan bila dilihat dalam perkataan konteks norma baru tu kan, kita jangan terkesima, jangan terlalai, jangan termimpi, jangan duduk santai dengan norma baru. Contohnya kalau kata pelajar, kalangan pelajar tak apa, nanti saya nak belajar nantilah bila naik sekolah. Nanti yang kata 14 hari, sebab apa? Sebab norma baru, kita tak boleh pergi sekolah. Jadi duduk relax. Main game. Itu belajar, contoh. Kalau guru pun sama juga, guru pendidik sebagainya, tak apa, kita tunggu, kita akan bersemuka nanti, begitu, begini, begitu. Nak kata akan tu dah masuk tahun yang kedua. Maknanya kita lalai, kita terkesima dengan perkataan norma baru. Sedangkan norma baru, tak ada norma baru dah. Dia sudah menjadi norma. Dia bukan baru dah. Analogi sama macam basikal tadi. Jadi sebab itu bagi mereka yang kata bersabar tadi, dalam masa dia bersabar, dia dalam jangka masa yang singkat, dia akan cuba mempercepatkan. Aku akan kuasai masalah norma baru ni supaya menjadi biasa. Jadi kalau dengan guru, cara guru dia menguasai teknik-teknik pengajaran. Pelajar dengan cara pelajarnya, dia akan cuba catch up. Buku teks pasti ada, insya-Allah. Dia akan baca di situ. Kalau dia tak dapat online pun, dia akan tanya nanti dalam WhatsApp dan sebagainya. Kalau waris pun sama juga. Waris pada awalnya tak ada itu, tak ada ini, tapi pelan-pelan, sikit-sikit dia cuba susun aturkan. Jadi maknanya semua memain peranan yang penting. Jadi sebab itu, bila dikatakan siapakah yang tertekan pada ketika ini, sebenarnya dia bergantung kepada individu dan sejauh mana dia bersabar dan dia mencari penyelesaian. Okey, kembali pada Tuan Mar. Terima kasih. Maksudnya kata kunci ialah sabar. Sabar. Saya tengok juga komen daripada Jamaah Umar, gabungan 3 kumpulan. Guru, waris dan pelajar menghasilkan anak-anak yang cemerlang. Itu maksudnya yang 100% tadi. Kalau 3 ini, adunan yang 3 ni dia akan menghasilkan satu kombinasi, dia akan menghasilkan suatu adunan ni akan menghasilkan satu hasil yang cemerlang. Okey. Dan kata Cikgu Asri daripada Muhammad Asri, kata-kata Cikgu Ismail Tang ini sangat memberikan inspirasi. Terima kasih. Dan ada juga daripada Amirah Nazari mengatakan PDPR sekarang ni
dah jadi normal, bukan lagi normal baru. Maksudnya kita dah kena masuk dalam perkara tersebut. Okey Cikgu Ismi, okey, kita tak banyak masa, kita ada lagi 10 minit. Jadi untuk itu, mungkin kita nak refer sikit lah ya. Sebab kita tengok kadang-kadang ni Cikgu Ismi, anak-anak yang alasan dia tak nak top up. Ya. Alasan dia, data saya basic terhad. Tapi dalam waktu yang lain, mereka ada komitmen yang lain. Ya. Makin ada perjuangan, Mobile Legends lah, PUBG apa semua lah, tak tahulah. Saya pun tak faham kan. Tapi nak tanya, ya, kadang-kadang kita rasa macam sedih sebab pelajar yang agak kelas depan lah, walaupun istilah ini kita tak pakai sebenarnya, tapi pelajar yang depan masih juga susah. Tapi dia boleh pula join kelas. Ya. Dia susah. Dan ada pelajar yang agak lebih senang, tapi dia memberikan alasan bahawa tidak mampu. Jadi sepatutnya, okey, mungkin kata kunci sedikitlah tentang last kali. Sebelum kita nak buat rumusan sikit lagi, apakah persediaan sebenarnya yang sepatutnya diberikan oleh golongan-golongan pada hari ini? Mungkin kalau mak ayah, dia kena buat apa? Anak sekarang, anak murid ni kena buat apa? Dan guru buat apa sebagai vaksin kepada kita semua? Okay, silakan. Suara please. Kita kembali balik. Macam mana pun, pusing-pusing pun, 3 golongan ni memang perlu kerjasama. Ya, jadi saya bagi kata kuncinya ialah apa yang patut dilakukan oleh 3 golongan ini. Okey, dari segi pelajar atau murid, mereka perlu bersedia. Masuk jalan. Untuk mic ya. Pak ilmu. Ya Rahmat. Minta tolong mute mic ya. Terima kasih. Okey. Okey. Sebab tak buka daripada lama. Bertiga. Okey, bagi pelajar atau murid, mereka terus bersedia dan terus belajar. Walau apa jua pun. Paling minimum nak berhubung dengan guru dan kawan-kawan lain sukar, maka mereka ada buku teks. Itu paling kurang. Ya, jadi teruskan pembelajaran, teruskan pembacaan. Tak faham 10, insya-Allah kita akan faham 1. Sebab kata kunci ataupun kata kalam yang pertama, wahyu yang pertama, iqra' itu. Membaca. Jadi nak kata hebatnya kalau nak rungkai perkataan baca petang ni rasanya 2-3 jam tak habis kan. Jadi bacalah, baca. Okey, itu belajar. Guru pula, okey. Guru dah dalam keadaan yang sekarang tidak dapat bersua, tidak dapat merotan, tidak dapat menampar, tidak dapat mencubit. Itu soalah jelah kan. Maksudnya tak boleh nak touch. Maknanya jauh. Jadi apa yang perlu buat? Kita guna yang maya. Terpaksa. Tidak ada modul lain dah, tidak ada medium lain dah. Sebab itu kita berada dalam IR 4.0. Kalau katanya negara Jepun, dia telah mendeklar kan, telah mewartakan negara mereka 5.0. Jadi maknanya kita bergerak ke depan. Jadi kuasailah IT. Kuasailah. Tak banyak, sikit. Paling kurang WhatsApp, Telegram, jadilah. Okey, itu guru. Komuniti pula bagaimana? Komuniti membantu dari sudut prasarana. Ataupun waris ya. Menyediakan gadget ke, menyediakan tempat pembelajaran ke dan sebagainya. Mengikut kesesuaian masing-masing. Bukan nak kata, okey contoh saya ada 7 orang anak, maka 7 meja, 7 laptop, 7 gadget. Oh tidak. Ya, itu bergantung kepada yang tadi, sabar tadi. Sabar tu maksudnya kita menyusun kesesuaian. Okey, itu dia Ustaz Azlan. Persediaan yang sepatutnya. 3 golongan. Bila sebut 7 anak tadi terasa saya di sini. Sebab saya 7 anak ya, dan waktu PDPR memangnya saya itulah di antara cabaran yang dihadapi. Dan kadang-kadang ada komen berdasarkan kepada bagaimana kita adaptasi dengan suasana yang kita hadapi pada hari ini. Okey, jadi kita pun dah nak sampai dekat penghujung, cuma saya nak minta kepada Cikgu Ismi lah ya, yang terakhir lah ya, kata-kata akhir. Adakah kita perlu menyerah kalah ya sebenarnya dengan norma yang kita katakan masih lagi baharu, sebab ada orang yang dia tak boleh nak adaptasi lagi, nak boleh nak sesuaikan diri lagi, masih lagi duk rasa macam
Bangun tidur seperti hari cuti kan. Pelajar agak anggap ni cuti sebab tak pergi sekolah. Jadi kadang-kadang cikgu dah duk panggil, tak masuk. Jadi apakah perlu kita melakukan jihad yang lebih besar dalam diri kita sebab Allah bagi ujian kepada kita sebab kita mampu. Ya, dan kita tahu inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap kelemahan itu, kekurangan itu, kesusahan itu, Allah akan pasti bagikan suatu kejayaan ataupun kemudahan kepada kita. Jadi mungkin kata-kata akhir ataupun rumusan daripada Cikgu Ismi, berikan vaksin yang betul kepada ibu bapa, kepada anak dan juga kepada guru-guru di luar sana. Silakan Cikgu Ismi. Baik, insyaAllah. Okey, ini masuk rumusan lah Kuan Ustaz Azlan. Ya. Okey, jadi sebenarnya untuk yang soalan tadi yang mengatakan adakah kita perlu menyerah kalah? Menyerah kalah sebenarnya Ustaz Azlan dah jawab dah pun. Iaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi maknanya segala kesusahan, kita dalam susah lah sini kan. Kita dalam keadaan susah, kita bermunajat kepada Allah SWT, mohon beri pandangan, beri idea, beri ilham dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Allah ulang 2 kali. Ya, susah yang satu tapi Allah menyatakan kejayaan ataupun kebahagiaan tu dua kali. Maknanya susah satu, kelebihan kebaikan tu Allah bagi lebih daripada satu. Itu hebatnya, betapa sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Okey, tak apa, itu yang nak katakan adakah kita perlu menyerah kalah. So jawapannya ialah tidak. Sebab apa? Sebab yang dikatakan jihad itu tadi. Okey, jadi sekadar rumusan lah saya bagi penutup lah kan. Dah masa tu nak habis lah. Jadi sekadar rumusannya masih lagi dalam ayat yang sama tadi, iaitu surah Al-Insyirah tu, iaitu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Yang mana yang nyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim fa iza faraghta fansab. Jadi kalau kita lihat maksudnya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, maksudnya contohlah nanti saya akan kelaskan pada 3 golongan tadi. Tetaplah bekerja keras. Itu dia, tetaplah bekerja keras ataupun dengan urusan yang lain. Contoh. Okey, saya ambil golongan yang pertama dulu, iaitu golongan guru. Okey, saya letakkan diri saya. Okey, kalau diri saya sebagai seorang guru, saya punya kaedah tadi yang dikatakan sabar tadi. Dalam sabar tu saya membina pelancangan, iaitu saya membina video PDBC. Okey, kemudian saya uploadkan ke YouTube. Okey, ini bukan saya nak katakan semua cikgu kena berbuat demikian, tidak. Maksudnya kaedah masing-masing. Yang dikatakan bersabar tadi tu. Bersabar tu dengan apa strategi masing-masing. Okey, jadi katakan saya telah siap satu video PDBC, maka esok saya akan buat yang lain pula untuk tajuk yang berikutnya. Jadi berketepatan dengan ayat tadi. Apabila engkau telah selesai satu tugas, maka teruskan dengan tugas yang seterusnya. Iaitu maksudnya bekerja dengan lebih keras lagi. Okey, begitu. Itu di kalangan guru. Di kalangan pelajar pun sama. Di kalangan pelajar katakan hari ini dia baca buku teks, buku bab 1, sains katakan. Okey, habis selesai dia baca, dia buat soalan, dia jawab, okey, dia cuba sebab dia tahu itu tanggungjawab dia. Sebab tanggungjawab dia berapa persen? 100%. Maka dia akan terus lagi dan lagi. Dan bila kita lihat golongan yang ketiga iaitu waris. Okey, waris yang tadi yang cuba menyusun atur pun sama juga. Bukan kata hari ni ayah berikan satu orang satu laptop, satu gadget dan data unlimited dan sebagainya, maka selesai. Oh tidak. Tidak. Sebab waris juga mempunyai percentage 100%. Apa yang dia kena buat lagi lepas itu? Itu yang dikatakan bersabar tadi. Maknanya dia akan menyusun lagi strategi demi strategi. Dan saya tertarik dengan yang tadi Ustaz Azlan dah bagi tahu tadi, mengatakan risau apabila ditanya kepada anak-anak yang telah selesa dengan keadaan sekarang. Sebenarnya bukan anak-anak saja. Sebenarnya di kalangan guru pun, di kalangan para waris juga yang telah merasakan, sebenarnya pembelajaran secara digital ni, secara online ni sebenarnya nampak lebih lebih memberi kesan, lebih berkualiti daripada dia ke sekolah. Ada di kalangan. Sebab apa? Bila dilihat, yang pertama dari segi keselamatan anaknya terjamin. Kalau kata dia pergi sekolah, dia kena sama ada naik motor, menghadapi keselamatan di jalan raya. Kemudian naik bas, mungkin dalam bas tu, kita tak tahu keadaan bas okey ke tak okey. Kan kita dengar macam-macam kan, bas kemalangan dan sebagainya. Itu maknanya dari sudut keselamatan nampaknya lebih terjamin ketika di rumah. Kemudian dari sudut menguasai sesuatu topik. Kalau di sekolah, kadang-kadang dia mempunyai kekangan apabila dalam kelas ada 30 orang. Dia ni pelajar yang cemerlang, contoh, dia nak tanya tu banyak. Tapi guru dia tak dapat nak memberi peluang sebab ramai pelajar juga yang bertanya. Jadi apabila di rumah, dengan adanya internet, dia ada soalan, sebenarnya dia boleh tanya Pak Cik Google. Contoh.
Kan? Jadi sebenarnya kan solusi ataupun masalah itu dapat diselesaikan dengan cara yang sangat pantas dan sangat dinamik. Jadi sebab itu saya katakan itu dari sudut pelajar. Kalau dari sudut waris pula pun sama. Ya, apabila dia telah menyelesaikan, maksudnya telah menyediakan apa yang perlu, dia fikir lagi apa lagi untuk meningkatkan, apa lagi nak untuk meningkatkan. Jadi kesemua ni saya nak kongsikan sedikit ya pada tahun 1992 ketika saya mula pertama menjejak kaki di di Jepun ya. Ketika musim panas saya mengikuti satu program homestay ya. Jadi duduklah bersama dengan satu keluarga Jepun ni. Dia ialah seorang petani ya, seorang petani. Dia ada ladang apple, anggur ya. Jadi kebetulan masa itu nak masuk musim panas jadi anggur dengan apple tak adalah. Yang ada hanya jagung kan, sawah padi macam itulah. Jadi kan saya lihat kan dekat rumah dia tu ada satu bilik. Yang bila saya pergi ke itu saya tanya ini apa? Korewa Jimusho desu yo. Jimusho tu maksudnya pejabat. Di ruang depan tu ada tanda nama. MD, Managing Director. Dia tak tulis bahasa Inggeris, dia tulis bahasa Jepun lah. Sacho. Fujisawa Sacho. Saya kata, ini manager Fujisawa ni, bapak tu lah, bapak angkat tu lah. Saya kata, ini apa? Dia kata, ini office. Untuk apa? Dia kata, untuk dia menjalankan. Dia memang ada syarikat, tapi nak kata syarikat itu, pejabat itu di rumah. Dan kalau kita lihat, bila pukul 8 pagi, tepat sebelum 8 pagi, 5 minit sebelum, dia telah dengan pakaian coat, dengan tie, dia telah masuk ke office dia, bekerja macam biasa. Dan orang rumah dia, isteri dia ke anak dia tak akan mengganggu sebab itu ialah office hour dia. Jadi kan kalau kita lihat kan betapa mereka itu mendisiplinkan dirinya. Itu yang katakan sekarang ni pembelajaran sekolah itu dah berada di rumah. Kan suasana kelas itu telah berada di rumah, maka dia mengkualitikan. Jadi itulah tanggungjawab waris. Itu yang dikatakan Faiza Farag Afamsa. Jadi akhir sekali saya ingin mengulaskan bahawa apa-apa pun dia bergantung kepada diri kita sendiri dan kita kembali balik pada perkataan tema saya tadi iaitu bersabar, gaman, shimas, yang mana dalam bersabar itu kita menyusun atur strategi dan tidak akan berputus asa. Dan kita juga tidak boleh mengharap kepada kelas yang bersemuka sebab kita pun tak tahu. Kalau dulu kita boleh mengharap tetapi kita tidak berharap. Tapi kali ini kita tak boleh mengharap. Kita tidak boleh berharap tapi kita boleh mengharap. Jadi begitulah. Ayat tu pening-pening sikit tapi sebenarnya nak bagi definisi lah bahawa apa jua yang keadaan berlaku sekarang ni kita lalui, kita selami, kita hazam dan kita terus bergerak ke depan. Wallahualam. Okey, sekian. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ismi di atas perkongsian yang sangat menarik dan kita rasa macam petang ni sebenarnya. Kalau petang ni sebenarnya waktu yang sangat-sangat sesuai nak lena vaksin tu di antara vaksin juga tu. Tapi kerana mungkin ramai pecinta-pecinta ilmu mereka sanggup tunggulah sehingga ke akhir rancangan kita dan saya suka komen juga ya. Terima kasih Tuan Ismi di atas perkongsian di mana bermanfaat tukar norma baru kepada yang normal ya. Dan begitu juga ada yang katakan bahawa kita tak sempat dah nak ikut ni sekejap IR 4.0 dah nak masuk 5.0 dah. Itulah di antara cabaran dan di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih. Sebelum itu untuk makluman kepada semua peserta akan diberikan kepada anda kuis. Ya, kuis yang akan disediakan melalui Google Form yang akan diletakkan di komen di paparan anda dan di situ di kuis itu anda boleh menjawab, tak silap saya ada 10 soalan dan anda mampu untuk merebut hadiah 10 hadiah bertuah yang anda jawab yang berupa wang tunai. Wang tunai ni ya Allah. Dan jadi jangan lupa tolong jawab kuis yang disediakan dan juga anda jawab dengan siapa yang tepat dan cepat. Cepat dan tepat itulah di antara kriteria untuk anda menang. So, jangan tunggu lama-lama nanti dikebas orang kan. So, klik dekat link yang ada dekat situ dan jawab 10 soalan dan anda mampu untuk mendapat hadiah wang tunai dan anda akan dihubungi oleh urus dia selepas anda berjaya ataupun dipilih sebagai pemenang. Okey, dan juga di ruang ini yang terakhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Ismi yang sudi bersiaran daripada Sungai Petani dan saya merentas daerah berada di Alostar hari ini masuk dekat studio UPDA kita dan juga saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan ayah di luar sana yang sentiasa memberi komitmen kepada anak-anak untuk mengikuti PDPR.
Juga terima kasih yang tidak terhingga kepada para guru yang sentiasa bersengkang mata, berjaga malam, menghabiskan duit dan juga sebagainya untuk tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada anak bangsa. Dan paling hebat juga saya nak berikan 10 bintang dan juga 100% macam Cikgu Ismi sebut tadi kepada anak-anak terutama sekali yang ikuti webinar pada hari ini. Bagaimana anda semua memberikan komitmen yang terbaik bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri anda semua. Jadi untuk itu saya juga mewakili kepada saya sendiri dan juga penceramah mohon maaf di atas segala silap dan salah dan silap, ya, minta maaf. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang berhormat Datuk Ustazah Aisyah binti Ghazali, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, dan juga seluruh kru-kru pelaksana bagi program vaksin rohani yang dibawakan khas untuk anda semua. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, mungkin dengan topik-topik yang lebih hangat, lebih menarik insya-Allah. Salam ceria, salam sayang daripada Abah untuk anda semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita baca kafaratul majlis dan suratul As.